Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli salatan kamilah wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaish wa tunalu bihil raqaib wa husnul khawatim wa yustasqal qamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi lak. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang dimuliakan pengurusi surau Al-Falah, seluruh jawatan kuasa dan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Taala sihatkan tubuh badan kita. Allah Taala panjangkan usia kita. Allah Taala pemudahkan segala urusan kita untuk sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjamaah, dan seterusnya kita melaksanakan kewajipan kefarduan yang ditentukan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang Islam, lelaki dan perempuan, iaitu menuntut ilmu. Alhamdulillah, Allah Taala gerakkan kita, walaupun kita tengok penduduk taman ni ramai yang beragama Islam, Allah Taala pilih kita. Alhamdulillah. Itu satu keistimewaan, satu pemberian anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk sama-sama kita menuntut ilmu. Alhamdulillah. Baik, malam ni insya-Allah saya bukan nak tazkirah lah, nak baca kitab sikit. Boleh ke noh? Selalu ustaz-ustaz main tazkirah, main bagi peringatan. Insya-Allah malam ni kita mulakan dengan bacaan kitab. Hak tu yang saya boleh pun. Tazkirah ni mungkin nak cari idea-idea yang main secara spontan tu, kadang tengok ustaz. Setengah-setengah ustaz tu dia kebolehan dia macam tu. Setengah yang ustaz dia tak boleh macam tu. Dia jangan baca kitab baru boleh. Hak tu anugerah Allah Taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita akan baca kitab yang dinamakan Munyatul Musalli. Pati Munyatul Musalli. Ini cara-cara untuk kita semayang. Cara-cara untuk mensahkan amal ibadah kita. Sebab semayang ni yang Nabi kata, as-salat imaduddin. Semayang ni tiang agama. Nak sempurna semayang, nak sempurna ibadah-ibadah yang lain, sempurnakanlah semayang tu. Sempurnakan semayang kita dulu sebelum daripada ibadah-ibadah yang lain. Sebab di akhirat nanti awal-awal amalan yang akan dihisap, yang akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amalan solat. Solat clear, amalan lain insya-Allah bersih, elok, pemudah. Kalau semayang pun tak boleh nak kata ada cacat dan celah dia, lain amalan lain, segala sedekah kita, segala zakat kita, segala haji kita, segala amal ibadah lain, dia ada sangkut. Hak ni sebab semayang dia kena jaga sungguh. Nak jaga sungguh, nak kena belajar, nak kena mengaji, nak kena menuntut ilmu, nak tahu sah ke tak sah amalan apa dah ibadah kita. Terutama semayang lah. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman, yang bersifat dengan sifat pemurah,
Ar-Rahim, dan bersifat dengan sifat mengasihani dengan nama Allah. Hak ni kita bersandarkan seperti mana kata Nabi, yang Nabi kata, barang siapa yang membuat satu-satu perkara yang tak dimulai dengan membaca bismillah, fahuwa aqta. Ada riwayat lain mengatakan fahuwa ajam. Apa dia maksud dia? Sesuatu perkara yang kita lakukan, perkara-perkara yang baik, apa sekali perkara pun tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, putus keberkatannya, kurang keberkatan. Hak ni, apa benda? Yang mana selagi mana tak melanggar hukum syarak. Tak melanggar hukum syarak. Contoh kata, nak buat satu perkara yang halal, nak buat satu perkara kebajikan, nak makan, nak minum, nak naik kenderaan, semua kita lakukan dengan ucap bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tak ucap, boleh tak ucap, tapi kurang keberkatan itu. Yang Nabi sebut, yang Nabi kata, yang Nabi sabda dalam hadis Nabi, fahuwa aqta, kurang keberkatan, terputus keberkatan. Hak ni yang pekerjaan di segi syarak, yang dituntut syarak, yang tak dituntut syarak, maksudnya dilarang syarak, tak boleh. Kita nak mencuri, baca bismillah, tak boleh. Kita nak merompak, baca bismillah, tak boleh. Kita nak buat benda-benda maksiat, nak merokok, tak boleh baca bismillah, benda-benda makruh. Hak tu yang Nabi sebut kat kita, sesuatu perkara, sama ada perkara tu perkara yang kata benda yang tak nampak ataupun benda nampak, dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku mulai membaca ini kitab. Allah tu ismul lizat. Kalau kita mengaji, ismul lizat. Apa dia ismul lizat? Nama bagi zat. Allah tu bukan Tuhan lagi. Alif lam lam ha, bukan Tuhan lagi, tu nama. Yang Tuhan yang sebenar, nama yang ada pada diri, pada zat. Kalau Allah Ta'ala kita iktibarkan, kita kirakan dengan zat. Kalau manusia kita iktibarkan dengan diri. Zaidun, Muhammad. Muhammad tu bukan nama, bukan diri Muhammad lagi, baru nama. Nama yang ada kat diri, hak Muhammad yang tubuh badan tu, baru dikatakan Muhammad. Begitulah juga alif lam lam ha, Allah bukan Tuhan lagi. Mana Tuhan? Ni nama yang ada pada zat. Zat mana? Zat Allah Ta'ala lah. Tak tahulah kafir macam mana. Tu Allah tu tak tahulah macam mana. Kita dia tengok tulisan tu alif lam lam ha, duk tulis kedinin pada surah Masjid tu, bukan nama, bukan Allah lagi, bukan nama zat Allah Ta'ala lagi. Nama yang ada pada zat, nama yang ada pada diri Allah Ta'ala tu, hak tu yang sebenar Tuhan. Hak ni kita faham. Oh tu nama Tuhan tu, oh tu Tuhan tu Allah. Tu Tuhan tu kedin. Sebenar Tuhan. Tuhan melawak Allah sana, Allah sini, Tuhan banyaklah. Nama yang ada pada zat, nama yang pada ada diri Allah Ta'ala tu, hak tu yang dikatakan disembahkan Tuhan. Apa dia Tuhan? Tuhan ialah terkaya pada setiap sesuatu dan berhajat pada sesuatu kepada dia. Tu yang kata ta'rif, pengertian Tuhan. Bila sebut kada faham Tuhan tu macam mana, kita dapat bezakanlah berhala-berhala yang disembah oleh orang kafir. Patung-patung, pokok-pokok, matahari, tu bukan dikatakan nisbah Tuhan lagi. Kalau Tuhan berhajat, terkaya, maksudnya Allah Ta'ala ni terkaya, maksudnya bukan harta benda yang terkaya. Allah Ta'ala tak berhajat. Ni diri yang kita Allah Ta'ala ciptakan kita ni, suruh beribadat ni berhajat tak? Tak. Untuk diri kita sendiri. Tak berhajat. Kalau Allah Ta'ala tak ciptakan kita, Allah Ta'ala duk terkaya macam tu lah. Duk maha besar tu. Nisbah yang Allah Ta'ala jadi kita untuk diri kita, bukan untuk Allah Ta'ala. Nak faham? Tuhan ialah berhajat tiap-tiap sesuatu kepada dia,
dan dia tak berhajat langsung satu. Kok dia nak menjadikan kita ni, dia nak jadi tambah lagi kekuasaan dah. Kok dia nak jadikan kita ni bertambah lagi orang memuji dia. Oh, dia tambah lagi berkuasa, berkuat lagi. Tak. Tetap sama walaupun dia jadi tak jadi, hak tu hak dia. Benda-benda yang mungkin ni benda yang boleh dijadi ataupun tidak. Maksud kata kalau benda-benda yang lain selain benda yang orang sembah lah ni, disembah kata patung, disembah kata benda-benda lain yang dijadikan Tuhan, tak dinamakan Tuhan lagi. Hak tu orang panggil apa? Makhluk. Apa dia Tuhan? Masya Allah. Apa dia makhluk? Makhluk ialah barang yang selain daripada Allah. Makhluk takrif dia ialah barang yang selain daripada Allah, iaitu perkara. Dulu kalau tengok pondok tu dia kata barang, mau ni barang. Bukan barang kulo kopi tu dah. Perkara yang selain daripada Allah, hak tu yang dinamakan makhluk. Makhluk ialah barang yang selain daripada Allah Ta'ala, hak tu orang panggil makhluk. Makhluk orang panggil apa lagi? Alam pun orang panggil apa lagi? Mungkinat pun orang panggil hak tu selain daripada Allah Ta'ala, semua makhluk. Apa dia? Nisbah kata Allah Ta'ala lain daripada yang lain, orang panggil makhluk. Tolak Allah Ta'ala, hak tu bukan makhluk, tu Tuhan. Hak lain yang apa tak kira apa benda sekalipun, bumi, matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang, semua makhluk. Makhluk berhajat kepada Tuhan. Kita ni berhajat. Tak jadikan kita ni tak jadi kalau Allah Ta'ala tak jadikan kita. Setiap langkah, setiap gerak geri kita ni, setiap nafas kita, setiap perbuatan kita, semua dalam kekuasaan Allah, pentadbiran Allah Rabbil Alamin. Hak tu yang duk kita baca setiap hari tu. Sehari berapa kali kita baca dalam semayang? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan, Tuhan yang mentarbiyah, yang mendidik, yang mentarbiyah sekalian alam. Maksud kita ni gerak geri kita ni hentakkan pada nisatan hati, nak gerak nak mai ke surau. Ni gerakan langkah kita, jalan setapak mai ke surau. Berpakaian kita, gerak sendi kita ni, semua dalam lingkungan, dalam tarbiyah Allah Ta'ala. Tak ada apa salah kita ni. Nak megah apa kita? Harta kita, wang, tanah, apa benda sekali hak milik kita, semua dalam hak Allah Ta'ala, tarbiyah Allah Ta'ala. Pinjam saja kita ni. Saya pinjam pun esok kena tanya. Pinjam pun esok kena tanya kita. Setiap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi akan ditanya, hatta sehingga akan kalau kita ni dunia ni kita pinjam, seolah kata jarum tu, sebilah jarum berpuluh tahun pinjam tak bagi balik. Pinjam tak bagi balik, di akhirat nanti akan dituntut berpuluh tahun kita duduk dalam padang mahsyar tu, sebab kata jarum, sebilah jarum apa? Orang bagi apa? Jarum lah. Satu jarum tu pun berpuluh-puluh tahun kita akan tersadai di padang mahsyar nanti. Punya kata tak tahulah. Tepuk dada tanya iman. Kita masing-masing lah. Mana yang kita boleh selesai, kita selesai. Mudah-mudahan sebelum kita dijemput Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala selesaikan kita di dunia ni. Tak ada atau yang turutang, tak ada yang tersangkut-sangkut dengan mana-mana makhluk, mana-mana manusia. Mudah-mudahan dengan nama Allah Tuhan. Allah kita tahu macam mana? Yang bersifat dengan sifat Rahman. Ni orang panggil sifat, duk ngaji ni orang kata sifat umum. Sifat umum Rahman, sifat pemurah Allah Ta'ala, murah sungguh. Istilah kata boros. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat boros. Sebab apa? Tak kira lah hang beriman, hang tak beriman, hang kafir, hang kufur, semua Allah Ta'ala bagi nikmat. Tengok sekarang, tak ada beza dah. Hak orang beriman pun Allah tak bagi makan, hak beriman pun Allah bagi makan, hak yang kufur pun Allah Ta'ala bagi harta benda, Allah Ta'ala bagi tanah, Allah Ta'ala bagi
segala-gala nikmat. Yang tak beriman, yang beriman pun Allah Ta'ala bagi segala-galanya. Hak ni yang kata sifat Rahman Allah, sifat pemurah Allah Ta'ala di dunia. Hak ni khususnya di dunia. Semua dapat. Hatta segala makhluk-makhluk lain pun mendapat Rahman, mendapat sifat pemurah Allah Ta'ala kat dunia ni. Tengok murah Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tak pilih ni, hang beriman ke, hang tak beriman ke, Allah Ta'ala bagi. Kita boleh saksi dah sekarang. Kita boleh saksi di dunia ni, kita saksi. Tengok kadang-kadang tu orang yang kufur, orang yang maksiat, orang yang hina, orang yang keji Allah Ta'ala, orang yang hina Rasulullah, nikmat dapat macam tu. Makan macam tu. Harta boleh lagi. Kaya pula tu. Dapat. Hak ni sifat pemurah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi. Dan bersifat dengan sifat rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sifat yang kedua iaitu sifat rahim. Hak ni ketentuan Allah Ta'ala khusus. Allah Ta'ala di negeri akhirat hanya kepada orang-orang yang beriman. Hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Orang yang beriman mana? Orang yang tak melakukan perkara-perkara maksiat, tak melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala tegah kat dunia ni. Orang ni yang mendapat ketentuan daripada Allah, khususnya daripada Allah Ta'ala, mendapat syurga Allah Ta'ala. Hak ni Allah Ta'ala pilih. Di akhirat Allah Ta'ala pilih. Hak mana beza, hak mana kufur, hak mana beza orang yang asi, orang ahli maksiat dan ahli yang taat kepada Allah Ta'ala. Hak ni Allah Ta'ala pilih. Mudah-mudahan kita dapat yang golongan-golongan yang beriman, yang akhir kalam kita dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah yang Nabi kata, siapa-siapa yang di akhirnya dengan kalimah la ilaha illallah dakhul jannah, masuk syurga. Mudah-mudahan insya-Allah. Ayat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana Alhamdulillahilladzi hadana lil ana'i awta'ina wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin syamsil huda wa ala alihi wa ashabihi nujumul huda wal iqtida'i. Ini nama kitab Pati Munyati Musalli. Wahai para penuntut, wahai para penuntut, sebelum saya hurai Pati Maniyatul Musalli, telah saya tulis syarah Munyatil Musalli pada hikmah menyembah Tuhan yang maha tinggi serta telah diakui oleh guru muktabar dalam negeri Jala Fatani, tetapi tebal, tidak sesuai dengan budak-budak dan orang tua dewasa. Sebelum musannif ni cerita kat kita, sebelum dia mengarang kitab Pati Munyati Musalli ni, dia karang satu kitab Munyati Musalli yang dikatakan payah nak belajar, payah nak faham. Kemudian dia dia dapat ilham untuk mengarang satu kitab lagi, iaitu kitab Pati Munyati Musalli, Pati, untuk mudah-mudahan faham segala orang-orang yang dewasa dan pondok-pondok. Dulu ni untuk pondok lah, sekarang khusus untuk semua lah. Kemudian sahabat saya yang sangat kasih minta saya hurai semula ibarat musalli supaya mudah. Maka dicampak ke dalam hati saya, bersetuju dengan permintaan itu. Sahabat dia minta
kata Tok Guru minta kata buat satu kitab yang lain daripada Munhati Salih tu, sebab orang nak ngaji payah. Dia ibarat kitab dia macam ni, orang yang macam ni payah nak faham. Kemudian dicampurkan, Allah Ta'ala campurkan hati dia tu untuk menulis, mengarang satu kitab lagi yang dinamakan Pati. Ni orang kata Pati ni orang kata yang pekak tu lah. Orang kata asas untuk orang kenal, orang faham. Kerana serata tempat kitab yang berkat ini ada mengajar dan mengaji di pondok-pondok, juga di kampung-kampung, tetapi mereka mengungut musolli ni payah. Sebab tu yang dia kata aku ciptakan satu kitab lah, aku karangkan satu kitab lain untuk mempermudahkan orang-orang mengaji. Dengan ini kalam saya pun menulis mengikut bagaimana susunan yang asal pada mendahulukan, kemudian setengah huraian yang terkandung juga saya ikutkan, tetapi Pati ini mudah, tidak sangat berkehendak kepada tadah patut, benar bagi orang-orang tua lelaki perempuan, serupa bagus, benar bagi orang pondok-pondok, terus kepada budak-budak cara baharu, susunan peringatan cara ibarat kalau ada tersalah qalam. Ni orang panggil istilah kata apa dia, bahasa orang petani ni. Kadang-kadang dia guna bahasa petani, memang susah kita nak faham. Nak kena ada huraian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi orang kata mukadimah. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Puji-puji segala kepada Allah. Musannif menggunakan kalimah jamak, orang panggil jamak. Alhamdulillah, segala puji. Segala puji ni bagi Allah, yang diibaratkan, yang disebut, yang ulama dia menghuraikan. Puji ni dia ada 4. Pertama, puji Khaliq bagi Khaliq. Yang kedua, puji Khaliq bagi hadis. Yang ketiga, puji hadis bagi Khaliq. Yang keempat, puji hadis bagi hadis. Mana dia? Puji yang pertama iaitu Khaliq bagi Khaliq. Tuhan puji diri dia sendiri. Layak tak? Layak. Tuhan puji diri dia sendiri layak, sebab tu hak dia. Dia puji kena tempat, sebab hak Allah Ta'ala puji. Dia memang ada diri dia, memang ada puji tu kat diri dia. Layaklah. Yang tak layak kita. Kita puji diri kita, sedangkan hak benda yang ada kat kita tu pinjam. Kita puji seolah kita ni ada benda-benda kata kemewahan, lahir dah sombong, lahir dah takbur. Ada benda kat kita ni, kita tak ingat benda tu pinjam daripada Allah Ta'ala. Hak tu yang tak elok, hak tu yang syarak tak bagi. Kita duk bahasa hak tu hak diri kita. Tu. Yang kedua, puji Khaliq bagi hadis. Puji Khaliq bagi hadis. Allah Ta'ala puji makhluk. Allah Ta'ala puji hamba dia. Layak tak? Layak Allah Ta'ala puji. Bagi makhluk, bagi hamba dia. Yang ketiga, puji Khaliq, puji hadis bagi Khaliq. Puji makhluk hamba kepada Tuhan dia, pada Tuhan. Mana dia? Kita duk pujilah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hak tu kita duk puji. Semua puji-puji itu milik bagi Allah. Dan yang ketiga, yang keempat iaitu puji hadis bagi hadis. Makna kata kita puji sesama kita. Kita kata seolah nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada saudara kita, kita puji. Baik, segala puji ini semuanya kembali kepada Allah Ta'ala, bukan kembali kepada makhluk. Kita janganlah, kalau orang puji kita, jangan kita duk kata, kita rasa hebat, kita rasa duk perasan, kita rasa takbur. Tak. Pinjam. Hanya seminjam sementara Allah nak tanya di akhirat nanti. Hak ni puji.
Kalau kita faham konsep puji itu, bila orang puji kita, bila orang orang dapat pujian orang, tak ada dalam hati kita nak rasa hebat, nak rasa sonok, nak rasa gembira. Tak. Hak ni hanya pinjaman saja. Boleh tak puji? Boleh. Puji sesama kita. Jangan sampai kata puji itu kita tengok keadaan orang juga. Kalau kita tengok dia ni, kalau aku puji, dia lagi jadi dia jadi semacamnya, dia jadi kembang semacamnya. Hak tu kita tak boleh puji. Kita tengok juga orang. Kalau kita puji dia ni, dia takut, dia tambah takwa dah, takut kepada Allah Taala, hak tu tak apa. Hak jenis kata hak makan puji ni. Ni bahaya ni. Tu. Dok kira dia kata hak dia tu. Dia kata bukan hak dia, bukan hak Allah Taala. Hak ni yang kata orang baik, syirik khafi ni. Syirik khafi. Syirik khafi ni syirik pada menyekutukan Allah Taala secara tersembunyi. Hak ni. Takut amalan-amalan kita terhapus. Dia bukan apa, takut amalan kita ni. Amalan-amalan yang kita lakukan selama ni, kalau ada sifat-sifat yang macam tu, habis melayang. Seperti yang mana Nabi sebut, seperti mana api yang memakan kayu-kayu jadi debu berterbangan, habis macam tu lah. Rugi. Bawa amalan kita di akhirat nanti, tanya mana amalan aku ya Allah, habis macam tu lah. Kadang-kadang jadi muflih. Ni sifat-sifat ni banyak yang kita kena jaga. Habuan kita nak masuk syurga tu bukan mudah. Banyak benda-benda yang kita nak kena jaga. Salah satu amalan-amalan kita lah. Kadang-kadang amalan-amalan yang boleh jadi terhapus. Yang kata kita duk di akhirat nanti bankrupt. Orang yang bankrupt. Takutnya tu lah. Sebab amalan-amalan ni kadang-kadang dengki ke orang, sombong dengan orang, ada hasad dengki ke orang. Ni sifat-sifat ni yang memakan segala amal ibadah soleh kita. Takut habis belanja banyak nak pergi haji, umrah, datang melayang habis yang tu dah. Berapa kali yang habis? 10 kali, 7 kali. Dah hebat dengan orang. Dia hebat, dia cerita ke orang. Habis. Takut. Hak ni orang panggil apa? Amalan-amalan apa dia? Nak jaga dia, nak kena kita belajar, nak kita mengaji, barulah kita boleh nak bertempih dengan hasutan syaitan. Syaitan ni dia tak pernah duduk diam. Sifat dia ni dia tak pernah duduk diam, dia takkan berputus asa. Dia berjanji dah dengan Allah Taala, aku akan menyesatkan umat manusia ni sampai dia ikut jejak aku, sampai dia masuk neraka sekali aku, baru aku puas. Dia tak putus asa lah. Macam mana lebih-lebih orang yang berilmu. Orang yang berilmu lagi dia main kacau. Kalau orang jahil ni dia kacau apa? Memang tak kena dah. Takut orang jahil, orang ilmu ni. Orang ilmu ni dia takut ni. Kisah kita tengok yang seorang tu tidur, orang berilmu tidur, orang yang beramal badat ni sedang semayang, orang yang jahil. Dia kacau tu. Dia kacau orang tidur tu. Tidur. Dia tak bagi gerak, dia tak bagi jaga. Takut dia tegur orang jahil ni duk sembahyang tak kena. Sembahyang terah tu lah syaitan. Walaupun dia tewas, walaupun kita tak ikut dia buat cara lain pula. Sampai kata hari hayat kita lah yang berlaku pada Iman Fakhrul Razi. Dia tengok satu ketiga tu dia tengah mengajar. Duk tengah mengajar, dia ambil satu kasut tu, dia baling bagi ulin. Habis kata mengajar tu, Tok Guru apa dia, anak-anak murid dia tanyalah, Tok Guru, ada apa? Tadi masa Tok Guru dia mengajar ni, kami tengok Ustaz, Tok Guru ambil ada satu selipar palin. Selipar? Dia tengah mengajar. Aku duk tengok aku duk bayangkan, duk tengok Allah Ta'ala buka kat aku. Seorang anak muridku ni, duk tengah bertaruh nyawa. Duk berhujah dengan syaitan iblis. Seperti mana dia kata, bangkai yang dikurungi dengan lalat di ujah ni, dia tepih ujah ni, dia tepih sampai dia kata aku ambil baling ke apa tu kasut aku tu, aku baling nak hambat ke syaitan tu, baru dia boleh mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah. Sampai tu orang alim, dia main mana, dia main jendera tu, dia main komando, dia main hak pangkat yang tinggi-tinggi tu. Hak kita ni takut kat tu lah. Orang yang tak ada ilmu ni, orang yang kita kata tak mengaji, kemudian orang amal badat tanpa ilmu, hak tu pun sangkut habis. Walaiyazubillahi min zalik. Takut ketika mana
sakaratul maut, yang dikatakan kesudah orang tu bukan daripada awal dia tu beriman. Oh, dia ni beriman lah, tengok ibadat kuat lah. Nak tengok kesudahan seseorang tu apabila orang Barat landing dia tu, kesudahan dia tu kat mana dia arah dia. Kalau dia kata kadang-kadang orang tu mula tu orang yang beribadah sungguh, bila mai ke akhir ayat dia tu berahli maksiat pula. Wallahu a'lam. Yang kedua ni orang yang mula-mula ahli maksiat, kemudian mai kedua yang ke akhir tu akhir dia dengan beramal ibadah. Tu alhamdulillah. Dan orang yang ketiga ni iaitu mula daripada amal badan, yang ke akhir dia pun amal badan. Tu pun alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan kedua tu. Siapa pun tak buat maksiat, kesalahan kita ni bukan maksum. Kesalahan ni kadang-kadang kesalahan tu bukan nak menghukum, bukan Allah Ta'ala bagi itu, bukan nak Allah Ta'ala benci kita, kasih kita. Kadang-kadang kesalahan maksiat yang Allah Ta'ala tentukan itu nak kata kita ni berharap dengan Allah Ta'ala. Bila tak ada dosa, bila tak ada maksiat dengan Allah Ta'ala langsung, apa yang kita harap dengan Allah Ta'ala? Tak harap apa? Dia kata kita yang hebat lah. Bila ada maksiat, bila ada kesalahan, barulah kita nak kata berharap Allah Ta'ala, nak minta ampun, nak minta apa dia, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, minta Allah Ta'ala reda kita. Barulah harapan kita tu, hubungan kita dengan Tuhan tu ada. Kalau orang yang tak ada maksiat ni, dia nak fikir apa? Dia rasa dia hebat dah lah mana maksiat, aku tak payah buat pun. Tu kadang-kadang kesalahan yang Allah Ta'ala bagi. Segala puji sekalian kepada Allah, Tuhan yang menjadikan sembahyang 5 waktu jalan amalan yang beramal oleh orang yang takut kepadanya. Amalan yang diambil, satu amalan sembahyang yang Allah Ta'ala tak wahyukan. Allah Ta'ala tak wahyukan kepada Jibril untuk diturunkan kepada Rasulullah, iaitu sembahyang. Sembahyang Allah Ta'ala angkat Isra', berlakunya Isra' dan Mi'raj Nabi yang Allah Ta'ala angkat, Allah Ta'ala bawa, yang dibawakan oleh malaikat Jibril berjumpa dengan Allah Ta'ala. Di mana istiwa tu? Tunggu untuk apa? Ambil semayang ni lah. Ambil semayang, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau tak ada semayang, tak ada hubungan lah kita dengan Allah Ta'ala. Betul tak? Betul. Nak kata zikir, nak kata selawat, kita ni 24 jam duduk dalam kerja. Balik tidur masa mana? Kalau semayang tak ada hubungan. Tak ada hubungan. Berhenti solat zuhur. Berhenti solat, hubungan kita dengan Allah. Kerja asar, berhenti solat, main asar. Tu kata hubungan kita dengan Allah. Kalau orang yang tak semayang, tak ada langsung hubungan. Tak ada kait dia dengan Allah Ta'ala langsung. Jauh lagi dengan Allah Ta'ala. Tak mengenal Allah Ta'ala langsung. Semayang ni yang menghubungkan hamba dengan Tuhan dia. Waja'ala fiha qurratu ain sayyidil mursalin wa rukna min arkanidin. Dan Tuhan menjadi dalam sembahyang itu sejuk dan tetap mata hati. Dalam sembahyang orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang sedap mendapat kesedapan di dunia, iaitu orang yang khusyuk dalam sembahyang. Kadang-kadang kita sebab apa yang kita tak khusyuk? Sebab dalam hati kita ni ada hubbun dunia, cinta kepada dunia lagi. Selagi mana kecintaan kita kepada dunia, selagi itulah khusyuk kita dengan Allah Ta'ala tu tak ada. Ada lagi sangkutan-sangkutan kita, ada lagi pautan-pautan kita yang ada habuan dunia tu. Selagi mana benda-benda tu kita tak kikih, kita tak buang, benda tu yang mendegah kita khusyuk kepada Allah Ta'ala. Kita tengok sahabat-sahabat, sembahyang ni seolah-olah kata seperti mana batang kayu tegak, burung-burung boleh duk hinggap, tak bergerak, mana tetap anggota badan, tetap hati dia, khusyuk dia. Ni kata amalan solat-solat yang menegah, yang Nabi kata, yang dalam Quran sebut solat yang menegah seseorang itu melakukan kemungkaran, maksiat. Ni solat ni. Kadang-kadang kita ada buat solat juga,
Tapi duk benda-benda yang hak tak elok tu, hak jahat tu kita dah buat dah. Hak tu mesti ada sesuatu perkara yang kita lakukan yang menegah kita khusyuk dalam semayang. Kita boleh cek diri kita sendiri. Sebab semayang ni, seseorang semayang ni hubungan dia hablum minallah, hubungan dia dengan Allah Taala, untuk dia menerang, untuk dia apa? Menceritakan, bercakap-cakap. Semayang ni bercakap-cakap dengan Allah Taala. Hubungan kita dengan Allah. Kita bayangkanlah kita dengan raja, kita pergi menghadap dengan raja. Kita bercakap dengan raja, hati kita ni terpesong kot Ling. Kita tak dah, kita kata, raja tanya ni, sultan kata ni, kita kata macam ni. Dah terpesong dah, kita kata apa dah? Fikiran kita melayang kot Ling. Begitu juga dengan Tuhan. Bila kita baca, tak menepati apa yang kita baca, hati kita ni bergoyang. Hati kita ni duk ingat benda-benda lain. Khusyuk tak? Tak khusyuk. Hak tu nak dapat pahala tak? Hak tu. Kalau ditibarkan kepada apa? Al-Imam Ghazali, dia kata hak khusyuk dalam sembahyang ni satu rukun dalam rukun sembahyang. Kalau Imam Ghazali. Kalau tak orang kata khusyuk, tak sah sembahyang. Tu. Hujjatun Islam. Imam Ghazali. Dia sebut kalau salah satu daripada rukun dalam rukun sembahyang ialah khusyuk. Habislah kita. Jenis sembahyang kita. Allahu Akbar. Allah Akbar, duk tengok benda-benda duk tengok apa hak aku nak buat apa lah lagi. Hak ikut mana aku tak sign lagi tu. Hak aku buat, aku ingat apa dah aku tak buat benda lagi tu. Nak sembahyang balik. Allahu Akbar. Ambil sembahyang apa? Takbir pula, tak khusyuk. Habislah rukun tu, batal ya. Jenah. Ada juga pendapat ulama yang kata sunat muakkad. Sunat yang sangat-sangat ditutup. Kok mana pun cari jalan lah nak dapat khusyuk ni. Sebab amalan solat yang khusyuk baru Allah Ta'ala terima di akhirat nanti. Mana solat kita? Hak mana yang nak tolong kita? Dalam kubur mana yang nak tolong kita? Dalam duduk di pada masyarakat tu mana yang nak tolong kita? Duduk dalam pada masyarakat tu dah berapa lama dah kita duduk. Ditiup sangkakala yang kedua. Maka bertabiranlah roh-roh keluar daripada hak sombong, hak malaikat Israfil tiup tu. Carilah jarak masing-masing. Maka bangunlah hang kata duduk di mana kubur hang, duduk dalam laut dah, duduk dalam tanah dah, duduk atas angin lah, keluar bertebaran, keluar menuju kepada masyar. Hak tu permulaan kita yang sebenar. Dunia ni bukan sebenar lagi. Kita ni duduk dalam tipu daya. Tipu dah kena, tipu saya. Semua tu bukan kata saya sekali ya. Semua kita kena tipu. Dalam Quran sebut semua kita kena tipu. Bukan tempat yang sebenar, tempat yang hakiki, tempat yang sebenar, perjalanan yang kita yang jauh lagi nu ialah di ketiga mana? Di pada masyarakat. Permulaan di dalam kubur. Tempat yang sebenar. Kubur adalah tempat permulaan alam yang sebenar. Duk alam dunia ni bukan sebenar ni, duk alam palsu, duk alam tipu daya. Tipu daya dengan harta benda, tipu daya dengan pada anak-anak, tipu daya dengan apa dia, perempuan-perempuan, tipu daya dengan apa, segala tipu daya. Hak ni ya Allah Ta'ala nak duga. Bukan kata senang kita nak masuk dalam syurga tanpa Allah Ta'ala nak duga kita. Oh senang-senang nak masuk syurga. Bila solat kat dunia ni esok dia kerak terus masuk syurga. Oh mudah lah. Masalah Allah Ta'ala nak pilih hak mana betul-betul iman. Seperti mana dalam surah Al-Mulk. Fa ahsanu amalatu, yang sebaik-baik amalan, sebaik-baik ibadah, sebaik-baik amal soleh. Hak tu yang Allah Ta'ala nak pilih tu. Susah kalau ingat senang. Kalau kita ingat kata buat aku main surau, aku main masjid, esok insya-Allah confirm aku masuk. Tak lagi. Hubungan kita kait dengan jiran-jiran lagi. Hubungan kait kena orang kafir lagi. Hubungan kait dengan saudara-saudara kita. Hati kita ni, duk asa ada duk pada duk ada apa dah haban dunia ni ada lagi. Dengan saudara ada putus silaturahim lagi. Macam-macam esok ni. Sebentar zarah Allah Ta'ala akan tanya kita di akhirat. Macam-macam lagi lah. Bukan kata kita boleh kata kita lepas. Kita duk main surau, kita tak ajak saudara-saudara kita main mengaji, kita tak ajak saudara kita main surau masjid. Akan ditanya. Semua ni akan ditanya walaupun sebesar zarah. Seorang-seorang. Tu yang kata duduk lama tu. Lama kita duduk melangut. Duduk melangut saja di padang masyarakat tu 40 tahun.
Bangkit-bangkit manusia di padang mahsyar, langut duduk situ dengan tak ada berperharian. Selai seorang benang pun tak ada dalam diri dia ni, bertelanjang bulat, tanpa berkatan. Perempuan sama, lelaki bersama. Oh, anak kena ayah hang ke? Anak kena tuan dulu ke? Anak kena anak hang dulu ke? Anak nak saudara hang dulu? Tak kenal siapa orang satu. Duk fikir hari masing-masing. Apa aku nak jadi ni? Apa aku nak jadi? Duk fikir aku. Tak tahu yang kita diri itu kita tak berkaitan lah. Tak berkatan pula tu. Duduk macam tu. Duduk padang mahsyar. Padang mahsyar satu padang yang diciptakan semula, yang baru. Habislah dunia ni. Duduk menunggu 40 tahun. Tak bercara apa lagi. Duduk kat tu. Sehari bersamaan dengan sehari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Tu dia 1000 hari di dunia. Sehari di akhirat bersamaan dengan 1000 hari di dunia. Berapa lama kali tengok. Melenggok tu. Tak bicara lagi. Keadaan manusia tu ni akan berlaku. Bukan kata untuk bukan kata benda-benda ni dongeng, benda ni tipu. Hak ni bersandar kepada hadis. Benda ni akan kita lalui. Kubur pun kita akan lalui. Mati yang kita rasa tu pun duk tengok orang mati. Aku tak mati lagi. Duk kata mati dah. Aku dak lagi. Kita akan rasa lagi. Hak tu pun kata kita tak dapat ambil iktibar. Mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh ulama-ulama, apa yang diceritakan hadis, kita boleh ambil iktibar. Di ketika mana Sayyidina Ali lalu di suatu kawasan perkuburan, menangis dia, teriak dia, Sayyidina Ali. Lalu ditanya sahabat, wahai Sayyidina Ali, sebab apa yang kamu ni menangis teriak, sedangkan kamu dijanjikan syurga, di dunia dapat syurga dah. 10 orang yang dijamin syurga. Seronoklah orang seronok ni. Seronok orang macam ni. Tapi tengoklah amalan dia macam mana. Amalan tengoklah amalan macam mana. Tapi teriak. Teriak. Lalu kosong kubur. Lalu tanya Sayyidina Ali, memang aku dijanjikan dengan syurga. Di dunia lagi aku dijanjikan syurga, tapi aku tak dijanjikan dengan sesaan kubur. Dahsyat sesaan kubur ni. Setiap orang akan merasai. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang menyawa akan merasai mati. Siksaan kubur, himpitan kubur, bercarakah, segala yang Nabi sebut, Nabi cerita, segala orang balik tulang rusuk kita jadi bercarakahnya tu. Nabi sebut, Nabi tunjuk. Macam tu. Setiap orang beriman dengan tak beriman. Orang beriman dihimpit dengan kasih sayang. Dihimpit dengan kasih sayang. Yang tak beriman bercarakahlah tulang rusuk dia. Bumi pernah sebut, tunggu dan saat dan ketiganya. Wahai manusia, engkau lalu di atas bumi, engkau pijak di atas perut bumi aku ni dengan megah, dengan takbur, dengan sombong. Tunggu satu hari engkau akan duduk dalam perut bumi aku akan seksa. Aku akan baru kamu tahu apa itu seksaan kubur. Pernah Tuan Guru Ustaz Siddiq Nur dia kata kebanyakan tak payah masuk dalam kubur dia kata. Dah fail lah. Dah fail lah. Tengok duduk atas tu. Duduk atas kubur dah fail lah. Pelik juga kata. Mana tu guru tahu. Yang kata fail tu tak masuk dalam kubur lagi. Tak tahu nak kena sisa tak sisa lagi. Tengok pakaian dia, tunjuk aurat, duduk dalam orang duduk kubur atas kubur, dia sembang, dia bercakap, duduk bergelak. Tengok atas bumi dia tahu dah hak mana yang fail tak fail. Hak duk maksiat tu fail lah. Kalau dia diibarkan, kalau tak bertaubat. Tak, akhirnya dia tak bertaubat. Fail lah tu. Nampak kata fail lah tu. Mudah-mudahan kita ni tak tergolong dalam golongan-golongan Allah Ta'ala tak memberi rahmat, Allah Ta'ala tak redha. Allah Ta'ala tunjuk taufik dan hidayah sentiasa kita dalam beramal ibadat, dan Allah Ta'ala pelihara amal ibadat kita, tak jadi amal ibadat kita seperti mana debu-debu yang berterbangan. Tak ada apa, letih. Sama dengan orang tak semayang, sama orang bermaksiat, letih. Tu kena jaga. Nak jaga, nak kena belajar cara-cara nak tepih. Nak tepih segala amalan-amalan, perkara-perkara yang nak merosakkan amalan kita. Hak tu yang Nabi kata fardu faridatun ala kulli
Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu Nabi kata wajib bagi tiap-tiap orang Islam lelaki dan orang Islam perempuan, wajib. Bukan kata ilmu fiqh saja, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Lagi mana tak sampai had syarak yang kata Allah Taala, yang syarak kata dah lulus, lagi gitu dalam kiraan kita berdosa. Tanya kita apa dia itu wujud, apa dia itu, apa dia sifat Allah. Sifat Allah Ta'ala tu wajib kita percaya 20 sifat yang wajib bagi Allah. Pertama wujud, ada Allah Ta'ala macam tu? Tak tahu. Bila sebut tak tahu, dia tak mengaji, dia tak belajar, duduk ke dalam, selagi mana dia tak tahu, duduk ke dalam dosa saja. Hak tu yang kata penting sangat belajar, penting sangat menuntut ilmu. Tak kira ilmu yang diwajibkan, difardukan, setakat mana yang kita kena tahu. Ilmu tauhid ni kat mana yang aku wajib belajar, ilmu fiqh ni kat mana yang wajib aku belajar, ilmu tasawuf ni kat mana yang wajib aku belajar, sampai kita terlepas daripada hukum taklifi, hukum yang diberati syarak, barulah kita sempurna. Lagi tu tak sempurna lagi, takut iman kita tak sah. Tu yang kata hak Imam Fakhrul Razi tu duk berlawan, duk berhujah sifat qiyamuhu bin nasih. Kok ni syaitan iblis ni dia kata sini, dak aku kata macam ni, aku tetap macam ni, dia kata macam ni pula. Rumun macam kata lalat tu. Kita tak nampak dah. Kalau orang mati boleh cerita balik, dia akan cerita balik. Dia pun kalau orang mati tu, kalau dia boleh hidup balik, kira-kira dia nak pergi kerja tak? Kira-kira dia duduk rumah dia saja. 24 jam surau. Dah nampak? Yakin. Dalam surah yang kita suruh baca tu surah Syahadah. Inna muqinnya tu, kami akan indah, kami tengok, kami lihat dah, kami yakin dah, nak balik pula. Habislah. Takat kata hati tu habislah, menyesal tak kesudah. Menyesal tak kesudah. Bila kita tengok benda yang kita tengok, kadang-kadang kita ni benda kita tengok baru yakin, hak tu kata iman. Iman kita yang dibawa oleh Rasulullah, adakah kita ni yakin ataupun kita ni tak yakin? Tengok, tepuk dada tanya iman. Kadang-kadang kita yakin atau kita ni tak apa nak yakin. Hak tu tanya diri sendiri. Hak ni orang panggil kefraduan. Kalau rasa kita tak yakin, iman kita tak sempurna lagi. Hak tu daripada fiqh tak apa lagi. Dia ada yang kita boleh ada waham, kita boleh ada syak, kita boleh ada yakin. Tapi kalau ilmu tauhid, nak kata kita ada sikit, kalau 99, satu lagi kita tak yakin ilmu tauhid, habis segala akidah kita rosak, tak beriman kita. Ni kata ilmu tauhid ni lain. Ilmu fiqh kita boleh kira lagi. Dia ada pendapat ni, dia ada pendapat tu, dia ada syak, dia ada waham, dia ada yakin. Kalau ilmu tauhid ni tak boleh, dia kena 100% kita yakin. Nak yakin, nak kena amal ibadah kita, nak kena ada amalan-amalan kita, baru Allah Ta'ala nak campurkan keyakinan tu dalam diri kita. Jadi setakat itu untuk malam ni, insya-Allah. Kalau dipanjangkan umur, kadang ada masa-masa lain, insya-Allah kita akan sambung pelajaran kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati apa yang kita belajar pada ni untuk diri saya dan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan apa yang kita belajar, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin kama fatahta ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ala ibadika salihin. Allahumma asli dhata bainana wa alif baina qulubina wa ahdina subul salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna fawasha ma dhahara minha wa ma batan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin.